Proton S70 dilengkapi oleh pelbagai orang kata apa safety features. Contohnya ada 6 airbag, ada ADAS dan sebagainya, boleh bergerak sendiri, boleh brake sendiri. Tetapi kalau kereta tu dia ada kelengkapan keselamatan yang lengkap, tetapi kita tak guna sepenuhnya. Contohnya kita bawa anak, tetapi anak tidak duduk di atas kerusi keselamatan, safety seat atau baby seat, orang kata baby seat ke car seat dan sebagainya. Ia merupakan sesuatu yang orang kata membazir ciri-ciri keselamatan tu. Sebab ramai ibu bapa ataupun pengguna kereta ataupun pemandu, dia rasa bila kita duduk dalam kereta ni, anak-anak duduk dalam kereta adalah satu tempat yang selamat apabila berlaku kemalangan. Padahal dalam kereta ni ada banyak parts ataupun orang kata apa, bahagian-bahagian keras yang boleh mendatangkan kecederaan kepada anak sekiranya berlaku kemalangan tanpa anak duduk di dalam kerusi keselamatan untuk kanak-kanak. Contohnya apabila kita brake secara mengejut bila kecemasan ataupun ada pelanggaran daripada belakang, daripada tepi, kedudukan anak-anak dia takkan duduk tempat yang dia duduk ni. Dia mungkin akan ke depan, langgar dekat depan ni, kerusi ni, besi ada besi, ataupun dekat corong aircon ni, bila dia tiba-tiba dia di brake ataupun dilanggar, membrake ataupun dilanggar lah. Jadi itulah merupakan contoh-contoh keadaan yang menyebabkan kanak-kanak dalam keadaan bahaya sekiranya tidak duduk di dalam kerusi kanak-kanak, kerusi keselamatan yang betul. Jadi untuk anak saya, dia dah umur 8 tahun. Sebelum ni saya biarkan dia dalam kerusi yang jenis untuk baby lah, untuk anak-anak kecil. Tapi manakala dia dah 8 tahun, saya ada beli satu boost seat lah. Boost seat ni dia macam booster saja, dia untuk anak duduk keadaan lebih tinggi, dan dengan adanya kerusi kanak-kanak ni, untuk orang kata boost seat ni, dia akan membolehkan anak saya pakai seat belt belakang dengan selesa. Untuk dewasa, kita pakai seat belt belakang macam ni. So memang khas ataupun saiz dia untuk orang dewasa, macam ni. Tapi bila budak tu dia kecil, contoh anak-anak dia akan ke bawah lagi, jadi tali pinggang keselamatan ni dia akan menjerut dah leher anak-anak tu. Jadi dia perlukan satu booster seat untuk naikkan paras ketinggian dia sesuai untuk pakai seat belt yang kat belakang ni. S70 dia dilengkapi dengan dia punya kata apa tu, tempat untuk ISOFIX ISOFIX dekat dua kerusi belakang. Kedua-dua kerusi belakang ni ada lubang ISOFIX. So apa tu lubang ISOFIX tu? Dia adalah satu orang kata apa, lubang yang standard untuk kerusi-kerusi yang ada ciri-ciri ISOFIX, untuk kita lekatkan kerusi ni dengan kerusi ataupun seat Proton S70 dan kereta-kereta yang ada ciri-ciri ISOFIX. So dia ada macam slot lah orang kata. Yang ni kerusi yang ada ISOFIX, jadi dia ada besi macam ni, ISOFIX ni. Okey. Kita boleh buka macam ni. Tolak dia sampai keluar. Okey. So dua besi kuning ni dia akan slot cucuk ke dalam seat, dia ada slot, memastikan kerusi ni dia kekal dekat tempat duduk belakang ni. Kalau dia tak ada ciri ISOFIX, kita perlu gunakan tali keselamatan ni, tali keledar orang kata ni, ataupun safety seat lah, seat belt. Kita perlu ikatkan kerusi ni dengan tali seat belt ni. Tapi kalau kita ada ISOFIX, dia tak ikat guna seat belt ni pun, kerusi ni akan duduk pada dudukan yang orang kata apa, selesa dan kekal lah, yang selamat. Okey, saya nak tunjukkan lah. Untuk S70, dekat seat dia ni, dia ada tunjukkan lambang ISOFIX ni lah.
sini pun ISOFIX. So dua kursi belakang, dua-dua ada lambang ISOFIX, menunjukkan yang dia ada ISOFIX. So kalau nak tengok ISOFIX dia punya indikator ataupun sign dia dekat sini, tapi ISOFIX dia sebenarnya ada di belakang ni. Ni dia ada satu macam leatherette lah, ataupun kulit tiruan ni. Kita kena selak sikit, dan sinilah ada lubang untuk masukkan ISOFIX. Satu lubang kat sini, satu lubang dekat sebelah kanan ni. So ada dua lubang untuk setiap tempat duduk. Jadi dua lubang ni lah kita akan slotkan dengan besi ISOFIX ni. Okey, jomlah kita try pasang tengok. Cumalah untuk Proton S70 ni saya tak berkenan sangat tau. Dia ada macam apa, leatherette yang tutup macam ni saja. Sebab apa tahu, nanti bila lama-lama kita slot, mungkin bahagian ni saya tunjuk sikit. Tengok, kalau kita tengok, kalau katakan bahagian ni kita asyik tolak dengan besi macam ni kan, yang ni dia akan terlipat sikit lah. Saya tak berapa berkenan. Setengah kereta dia ada jenis tudung penutup, tapi penutup tu dia punya kelemahan dia boleh hilang pula kalau dia jenis ditanggalkan terus. Tapi yang ni setengah kereta pula dia ada juga macam ni, leatherette yang tutup ni. Cuma leatherette tu dia boleh buka, dia macam just gam macam orang kata velcro tu. Dia boleh buka dan kita boleh tutup balik. Yang ni dia macam fix dekat sini. Kita kena tolak sikit macam ni. So saya takut nanti lama-lama yang ni dia akan jadi macam longgar sikit. Tapi apa pun kita try pasang tengok. Ni adalah first time saya nak pasang. Saya pun tak pernah guna pun ISOFIX sebelum ni. Sebelum ni saya guna yang jenis tali. Untuk seat ni saya ambil je nama Coopers. Coopers ni nanti saya letakkan link di ruangan komen dan description. Anda boleh tengok. Untuk booster seat ni sesuai untuk anak-anak yang umur 6 sehingga 12 tahun. 6 tahun ke 12 tahun. Okey, sebab kalau biasanya kanak-kanak yang bawah 12 tahun ni, dia punya saiz badan ni belum saiz dewasa lagi. Dia masih saiz kanak-kanak. Yang itulah yang menyebabkan dia tak boleh pakai seat belt ni dengan selesa. Dia terlalu rendah lagi, masih rendah. Tak cukup dapat ketinggian orang dewasa. So inilah keperluannya guna booster seat ni. Okay, kita try pasang. Susah sikit sebab dia terlindung dengan leatherette ni. Oh, macam tu. Okey. Oh, tak susah. Nampak tak? Dia dah fix. Dia dah ketat lah. Oh, bila dia masuk betul-betul. Okey, saya faham. Sebab saya pun first time sorry first time. So kita sama-sama belajar. Bila dia dah masuk sini kan. Okey, sini dia ada indikator warna hijau. Maksud dia dah fit dengan elok lah. Tadi indikator hijau ni dia warna merah. Maksud dia bila kita dah masukkan ISOFIX dengan betul, merah ni akan jadi hijau. Dia tukar indikator di hijau. So yang ni dia dah masuk dengan selamat lah. Dan saya pasti kalau kita nak tarik keluar balik, kita just tekan ni. Dia ada macam satu button ni, tekan dan kita just cabut je. Nanti kita try cabut semula. Okey, so yang ni dah fix Dan apa gunanya tali hijau ni? Setahu saya lah, saya tengok review kan, yang ni nanti anak-anak dia akan duduk atas seat ni dan dia akan gunakan seat belt ni. Pergilah ke seat belt sini. Dia pasang macam ni kan. So gunanya tali hijau ni, kita akan letakkan dekat sini. Macam ni. Kita letakkan macam ni. Okey, dia adalah untuk laraskan supaya fix dengan ketinggian anak kita. Jadi kita boleh laras, tarik, barulah dia pakai dengan kemas lah,
Macam ni kan. Nanti bila dia duduk, kita boleh laras supaya benda ni tak menjerut ataupun mengganggu leher anak kita. Kita boleh laraskan benda ni, nak ke atas sikit ke ataupun nak ke bawah sikit. So itulah cara pasang Isofix baby pun pasang dia macam ni juga. Okey. Jadi kalau kita tak menggunakan seat ni, kita boleh buka dengan senang je seat ni sebab kita ada slot Isofix tu kan, hanya tekan button je. Dan kalau kita nak bawa penumpang dewasa, just kita tekan balik apa punya button yang saya kata tadi tu, tekan dan kita tarik tengok. Tak dia macam tarik lah. Tarik, cabut, sudah terbuka dah. Tekan ni button ni, tekan dan tarik. So dah terbuka. So yang ni dia dalam keadaan yang hidup balik. So yang ni kita boleh letak dekat belakang bonnet. So berat seat ni hanya lebih kurang 2 kilo. Tak cakap saya lah, dia punya spek 2 kilo je. So tak berat pun, ringan je. Tak susah pun nak bawa ke mana-mana. So yang ni kalau kita nak letak dekat belakang balik seat belakang, dekat bonnet, dekat boot belakang, just macam ni. So kemas. Dia tak ada dah, kuning tu dah masuk dalam. So yang ni boleh letak dekat seat belakang. Boleh letak dekat boot belakang. Okay. Yang ni boot Proton S70. Jadi kita boleh tolak je payung ni. Belakang tu sebenarnya ada barang lagi. Saya letak ada kotak flash ataupun kotak apa tu, tumbler, dan juga ada saya punya tripod. Tu yang ruang dia tak ke belakang betul lah ni. So kalau ruang tu betul-betul kosong, dia boleh tolak je. Dia tolak macam ni dengan payung. Jadi walaupun kita letak seat ataupun booster dia dekat belakang ni, dekat bonnet ni, dia masih ada ruang yang banyak untuk kita letak beg dan sebagainya lah. Masih banyak ruang lagi. Yang ni kalau saya buang ataupun kosongkan kotak tumbler tu, dia boleh tolak ke belakang lagi lah. Jadi itu saja saya nak kongsikan hari ini. Secanggih mana pun kereta yang anda bawa, anda beli, tapi kalau anda tak install ataupun pasang kerusi keselamatan anak ataupun kanak-kanak, anda akan menyebabkan keselamatan anak-anak anda berada dalam keadaan yang bahaya. So bila masa saja kemalangan, bukan kita minta kemalangan, tapi kita kena berhati-hati ataupun ambil precaution lah, ambil langkah berjaga-jaga dengan pasang car seat ataupun child seat ni dalam kereta kita. Ikut umur lah, mana baby beli car seat baby, mana yang anak-anak dah besar sikit beli car seat yang untuk 6 ke 12 tahun, sehinggalah anak-anak boleh pakai seat belt sendiri. Sebab dalam kereta ni tak kisahlah budak ke orang dewasa ke, setiap penumpang perlu pakai seat belt. Terutama waktu kita bawa pada kelajuan yang tinggi, nak balik kampung guna Highway Plus, travel bawa sampai 120 km sejam, 110 km sejam. Jalan yang orang kata apa, sibuk, jalan yang kita bawa laju lah, kita bawa agak laju kan. Jadi anak-anak kita ni ataupun penumpang belakang, dia kalau katakanlah kita driver pakai seat belt ni sebab takut kena sama polis. Setengah-setengah orang tu kan, dia tak pakai seat belt kalau dia drive. Tapi orang-orang belakang biasanya tak pakai pun seat belt. Anak-anak pun dibiarkan duduk di kerusi biasa saja. Dan bila berlaku kemalangan, contoh kita tengah bawa 120 km sejam ataupun 110 km sejam, tiba-tiba aksiden, kita terlanggar orang ataupun orang langgar belakang kita, kereta berpusing contoh dia, bukan kita minta, tapi inilah realiti bila kemalangan berlaku. Kereta berpusing ke ataupun terbalik ke, kalau kita pakai seat belt, kita masih berada pada kedudukan yang kita duduk sekarang ni lah, yang kita duduk macam biasa lah. Tapi kalau kita tak pakai seat belt, ada kemungkinan kita tercampak keluar. Sebab nanti kalau katakan berlakunya kemalangan, cermin-cermin ni boleh pecah. So kita boleh terkeluar daripada kenderaan ni. Kadang-kadang aksiden tu dia kemalangan kecil saja.
taklah teruk sangat, kereta masih dalam bentuk ataupun tak kemek teruk. Tetapi penumpang dalam kereta, kanak-kanak dalam kereta tercampak keluar. Yang tu yang menyebabkan kecederaan parah ataupun kematian. Jadi kalau kereta yang ada ISOFIX, terutamanya kereta yang ada ISOFIX, lagi mudahlah untuk kita pasang kerusi keselamatan kanak-kanak. So semoga saya buat tutorial pasang car seat ni untuk Proton S70 ni dapat memberi manfaat pada anda semua. Utamakan keselamatan setiap penumpang kita bawa. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.